Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini cikgu akan bincang satu soalan berkaitan penyata penyesuaian bank. Soalan ni adalah salah satu soalan yang cikgu ambil daripada soalan percubaan percubaan tahun 2020. Okey, baik. So kita tengok soalan 4B. Perniagaan warisan telah menerima penyata bank untuk bulan Jun 2020 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan penyata tunai. Baik, jadi kita akan bandingkan penyata bank iaitu Maybank Berhad untuk perniagaan warisan. Kita akan bandingkan dengan buku tunai. Okey, syarikat perniagaan warisan ni di bahagian ruangan bank. Okey, baik. Jadi kita akan bandingkan. Okey, yang pertama tu kita akan bandingkan di bahagian debit buku tunai, kita akan bandingkan dengan bahagian kredit di penyata bank. Kemudian di bahagian kredit buku tunai, kita akan bandingkan di bahagian debit penyata bank. Okey, bahagian debit. Okey. Baik, so yang pertama kita lihat buku tunai. Okey. Buku tunai iaitu kita lihat yang pertama. Okey, di sini baki BB 3,500. Okey, kita lihat Jun 2. Okey, Jun 2 Jualan 800. Okey, di buku tunai dicatatkan 800. Kemudian kita bandingkan di penyata bank, bahagian kredit, kita dapati bahawa ada deposit 800. Okey, jadi kita tandakan. Baik, kemudian yang kedua Hafiz Enterprise. Hafiz Enterprise 650. Okey, bila kita buat perbandingan, kita mesti bandingkan juga dengan soalan maklumat tambahan. Kita cek maklumat tambahan ada tak Hafiz Enterprise. Okey, dia bagi tahu. Yang pertama, cek daripada Hafiz Enterprise pada 3 Jun 2020 dikenapasti berlaku kesilapan catatan dalam buku tunai. Jadi maksudnya bila kamu kenapasti, bila kamu periksa Hafiz Enterprise 650. Okey, baik. Kemudian kamu bandingkan di buku tunai, di penyata bank, kamu dapati bahawa 560 ni, dengan 650, dia ada perbezaan. Okey, nanti kamu akan kena pasti berapa perbezaan di antara dua. Jadi kita akan tolak 650 dengan 560, kita dapati bahawa ada perbezaan sebanyak RM90 beza. Perbezaan sebanyak RM90. Jadi di sini nanti kita akan letakkan di bahagian penyata penyesuaian bank. Okey, baik. Kemudian 1000. Okey, 1000 di sini. Okey, 1000 di sini kita periksa kita periksa di bahagian kredit, ada tak 1000? Okey, tidak ada 1000. Okey, jadi kita bulatkan. Tak ada 1000. Okey, kamu boleh sama ada kamu bulat atau kamu pangkah, tidak ada sebarang masalah. Okey, baik. Kemudian kedai Yuna 2200. Okey, kedai Yuna 2200 kita dapati tidak ada catatan di penyata bank. Maksudnya di sini kamu catat saja dulu tetapi dia tidak muncul di penyata bank. Kemudian jualan 2500. Okey, 2500 kita tengok 20 hari bulan deposit. Deposit tu maksudnya duit dimasukkan ke dalam akaun bank. Okey, ada 2500. Baik, kemudian kamu tengok commission. Okey, commission di sini 460. Okey, tetapi kamu dapati bahawa tidak ada catatan bahagian kredit. Kemudian kamu cek bahagian maklumat tambahan. Okey, kita sentiasa kena cek maklumat tambahan. Okey, jadi kita lihat di sini. Nombor 3. Commission diberi cek nombor 345676. Okey, commission. Pada 30 Jun. Okey, kita cek 30 Jun ya. 30 Jun. Ya, 30 Jun betul. Telah didebitkan dalam buku tunai. Maksudnya di sini, commission tu didebit buku tunai. Okey, debit buku tunai sebanyak 460. Okey. Tetapi kamu dapati bahawa di bahagian debit dicatat 460. Jadi di sini kita ada kesilapan catatan, kesilapan ruang catatan. Ya, nanti kita akan buat pelarasan di penyata penyesuaian bank. Okey, baik. Kemudian
kita cek lagi 300 di sini. Okey, 300 iaitu pindahan kredit. Kita dapati tidak ada catatan di buku tunai. Okey, jadi kita akan catatkan di penyata penyesuaian bank. Kemudian dividen syarikat Hans Berhad. Okey, dia terima dividen 170. Maksudnya dividen ni telah diberi oleh syarikat Hans Berhad 170. Tidak ada sebarang catatan di penyata di buku tunai. Kerana catatan ini dia terus kredit ke penyata bank ya. Okey, baik. Bila kita dapati bahawa sebelah kredit dan sebelah debit buku tunai telah kita lengkapkan ya, kita periksa. Kemudian kita cek pula bahagian debit. Bahagian debit penyata bank dan juga bahagian kredit buku tunai. Okey, baik. Jadi kita cek satu-satu. Okey, 1,300 ada. Okey, ada catatan. Kemudian 770. Okey, baik. Promosi 345671. Kita cek 770 ada tak 770? Ada di sini. Okey, kemudian pemborong Fazli. Fazli, kita cek nombor cek 345672 2000. Okey, ada di sini. Okey, baik. So kita tick. Okey, kemudian belian 345673. Kamu ada buat belian, kamu cek ada tak dikeluarkan cek tu? Ada tak kamu keluarkan? Okey, 2130, 2130. Okey, baik. Kemudian bahagian perabot. Perabot ada catatan di buku tunai. Okey, kamu dah catat dah. Maksudnya kamu dah keluarkan wang, tetapi di penyata bank belum ada catatan di pihak bank. Jadi kamu kena buat pelarasan di sini, penyata penyesuaian bank. Okey, baik. Kemudian di bahagian gaji, gaji 2,900. Okey, pun tidak ada. Tidak ada 2,900, tidak ada. Baik. Kemudian ada lagi arahan tetap insurans. Okey, ada di penyata bank tetapi tidak ada di bahagian buku tunai. Okey, 1,200. Okey, ini kita akan buat penyata penyesuaian bank. Kemudian baki HB, okey, 1410 ialah baki HB iaitu baki akhir yang kita akan bawa ke bulan hadapan iaitu pada bulan Julai. Okey, awal bulan Julai 1410. Okey, jadi sekarang ni kita dapati bahawa ada perbezaan catatan di penyata bank dan buku tunai. Kemudian kita cek balik maklumat tambahan kita. Kita cek, tadi kita dah buat cek daripada Hafiz Enterprise. Okey, ada catatan. Okey, kita dah settle ini. Kemudian cek yang diterima pada 10 Jun dipulangkan oleh bank kerana tiada tanda tangan Rosita. Okey, 10 Jun tadi mana kita cek tadi? 10 Jun Rosita. Okey, ada kan tadi Cikgu Pangkah? Itu nanti kita akan buat di penyata penyesuaian bank dah. Kemudian nombor 3, komisen diberi pada 30 Jun didebitkan dalam buku tunai. Okey, tadi 460. Okey, baik, ini dah kita bulatkan tadi. Okey, kemudian anda dikendaki menyediakan penyata penyesuaian bank pada 30 Jun 2020 dengan memulakan baki di buku tunai tidak dikemaskini. Okey, jadi kalau soalan macam ni, kamu tak perlu buat pelarasan di buku tunai. Kamu hanya terus masukkan jawapan kamu, okey, ke dalam penyata penyesuaian bank. Okey, cikgu dah buat siap-siap ni. Okey, jadi kamu tulis penyata penyesuaian bank pada 30 Jun 2020. Jadi kita ikut soalan kita. Okey, soalan kita 30 Jun 2020 dengan memulakan baki di buku tunai tidak dikemaskini. Okey, kemudian jangan lupa tulis perniagaan warisan. Okey, baik. So yang pertama, okey, kita buat kolom siap-siap ya. Kita buat kolom siap-siap, kita buat lajur, okey, dan juga baris. Okey, cikgu buat macam ni saja. Okey, baik. Jadi kita mulakan. Okey, jadi kita ada 1 2 3 4 kolom. 4 kolom. Okey, jadi patutnya 3 sajalah, tak apa cikgu buat 4. Jadi kita akan mulakan penyata penyesuaian bank pada 30 Jun 2020. Okey, yang pertama kita tulis dulu RM. RM. Okey, RM. Baik, yang pertama kita akan mula dengan baki debit di buku tunai. Jadi kita tulis ini baki debit di buku tunai. Okay. Jadi kita lihat soalan tadi. Jadi kita ambil baki debit dia ialah 1410. Kita ambil dari buku tunai kita.
Okey, baki akhir pada 30 Jun. Jadi kita mulakan. Okey, di sini 1410. 1410. Okey, baik. Kemudian kita akan campur dengan cek. Okey, jadi kita tambah dengan cek belum dikemukakan. Okey. Jadi kita dah cek tadi. Kita tengok tadi cek belum dikemukakan. Okey, berdasarkan soalan kita tadi. Okey, apa yang kita kena tambah? Okey, kita tengok di sini. Alright, kita tengok buku tunai kita. Kamu tengok di bahagian perabot. Okey, kamu dah tolakkan 600 kat sini. Dah tolak 600. Jadi, maksudnya di penyata bank belum ada lagi. Okey, belum muncul lagi di penyata bank. Jadi, kita kena tambah balik. Okey, 600. So, kita buat sini perabot. Okey, perabot. Okey, jadi kita buat nombor cek. Okey, nombor cek ialah 345674. 345674. Baik, jumlah dia ialah sebanyak 600. Okey, baik. Kemudian satu lagi ialah kita lihat gaji. Gaji ialah 2,900. Okey, gaji. Gaji. Kita buat nombor cek dia ialah nombor cek ialah 345. Okey, 2,900. Okey, gaji ataupun kamu slash nombor cek 345675 2,900. Okey. Jadi di sini cikgu nak buat ulang kaji sikit. Apa itu cek belum dikemukakan? Okey, cek belum dikemukakan ialah okey, cek yang dikeluarkan oleh peniaga. Okey, cek yang peniaga keluarkan tetapi belum ada lagi di penyata bank. Okey, jadi kita kena buat pelarasan, sebab tu kita tambah di penyata penyesuaian bank. Okey, sini 2,900. Okey, baik. Kemudian ada satu lagi item kamu kena tambah, iaitu okey, kamu tengok di sini kita ada situ di bahagian kredit, kedai mawar pindahan kredit. Okey, apa maksud dia? Okey, maksudnya di sini di penyata bank telah ada 300. Kredit ni maksudnya duit masuk 300. Tetapi di penyata bank tidak ada sebarang catatan. Maksudnya di sini dia terus kredit ke dalam akaun bank. Jadi kamu kena tambah. Okey, jadi kamu tulis itu kedai mawar. Mawar. Okey, kedai mawar kita 300. Okey, maksudnya di sini kedai mawar ada membuat pembayaran. Okey, tetapi belum lagi dicatat di buku tunai perniagaan warisan. Okey, baik. Satu lagi ialah lihat kepada dividen. Nampak tak dividen cikgu bulat tu? Dividen 170. Okey, tambah dividen. Dividen ni ialah hasil. Hasil, jadi kita kena tambahlah, iaitu 170. Okey, dividen. Okey, baik. Kemudian kita cek balik kita punya catatan. Okey, ada tak yang kita ketinggalan catatan dan sebagainya? Okey, baik. Kalau tidak ada, kita akan jumlahkan keseluruhan. Kita ambil kalkulator. Ambil kalkulator masing-masing, kamu tambah 600 tambah 2,900 tambah 300 tambah 170, kamu akan dapati jumlahnya ialah 3970. So, jadi kita jumlahkan 600, 2,900, 300, 170. Jadi kita dapat 3970. Kemudian kita akan jumlahkan, iaitu 1410 jumlah dengan 3970. Kamu akan dapati jumlah dia ialah 5380. Okey, baik. Ini untuk bahagian tambah. Kemudian kita akan tolak. Tolak dengan okey, deposit belum dikreditkan. Okey, apa maksud deposit belum dikreditkan? Maksudnya cek yang kamu deposit ataupun cek yang kamu masuk ke dalam bank,
Okey, kamu telah catat di sebelah debit. Okey, dah catat di sebelah debit. Tetapi dia belum muncul, belum ada lagi di bahagian penyata bank. Okey, jadi ini kita kena buat pelarasan. Okey, apa item-item? So kita ambil tadi item-item yang kita bulat tadi yang belum kita masukkan lagi. Okey, baik. Yang pertama sini ialah kita lihat di sini yang pertama kedai Yuna. Tengok kedai Yuna. Okey, kedai Yuna kita ialah 2,200. Okey, kita dah catat dah 2,200. Baik. Kemudian tadi kita lihat kedai Hafiz Enterprise ada perbezaan ya, iaitu sebanyak RM90. Dia terlebih catat di sini nampak 650, tapi sepatutnya hanya 560 di penyata bank. Jadi yang betul di sini ialah di bahagian penyata bank. Bank yang betul ya. Jadi dia terlebih catat, jadi kita kena tolak. Jadi kita buat situ Hafiz Enterprise. Okey. Kesilapan catatan sebanyak 90. Okey, baik. Kesilapan catatan. Kemudian kita tengok Rosita. Situ ada ni, Rosita. Okey, Rosita iaitu 1,000. Okey, Rosita maksudnya kita telah menerima deposit ataupun cek dari Rosita. Okey, kamu lihat seterusnya iaitu Rosita, tengok 1,000. Okey, so kita tengok balik buku tunai kita 1,000, maksudnya catatan Rosita kita telah catat di buku tunai, tetapi jumlah 1,000 ni tidak ada lagi di bahagian penyata bank. Sebab itu kita kena buat pelarasan di penyata penyesuaian bank. Okey, Rosita 1,000. Okey, baik. Kemudian commission. Okey, tadi kita ada commission dan juga kita lihat pada soalan. Soalan kita ialah commission diberi. Cek nombor 345676. Okey, mana dia? Commission kita 345676. Okey, pada 30 Jun. Okey, so kita tengok 30 Jun. 435676. 345676. 460 di bahagian debit. Sepatutnya kita kena catat di bahagian kredit sebab kita ada menerima commission. Jadi kita kena buat pelarasan. Jadi di sini kita akan buat di sini ialah commission diberi. Okey, jumlahnya 460 tetapi kita nak imbangkan balik catatan kita. Jadi kita kena double. Kita kena jumlahkan dia iaitu 460 tambah 460 iaitu 920. Baru kita boleh imbangkan dia dengan jumlah 460. Okey, jadi kita catat di sini kesilapan. Okey, baik. Kemudian buku cek. Okey, tengok ada tak buku cek? Buku cek maksudnya kita lihat di penyata bank. Okey, ada buku cek. Okey, so di sini ada buku cek di bahagian debit tetapi tidak ada di bahagian kredit. Okey, jadi maksudnya bank telah charge kita tapi kita belum catat. Okey, buku cek. Okey, buku cek. Jadi kita letakkan RM30. Kemudian insurance. Okey, insurance. Insurance kita arahan tetap, maksudnya dia akan terus auto debit. Terus dia tolak dari akaun kita iaitu 1,200. Okey, baik. Jadi kita cek balik. Kita periksa adakah semua kita telah masukkan jumlah-jumlah yang telah kita bulatkan. Kita dah masuk. Okey, yang kita dah tanda tik, kita tanda tik betul tu jangan masukkan. Itu sudah selaras, sudah betul. Cuma yang bulat-bulat tu kita kena buat pelarasan di penyata penyesuaian bank. Okey, jadi bila kita dah check semua betul, okey, sini 1 2 3 4 5 6. Jadi kita akan jumlahkan. Kita dapat jumlah dia. Okey, sini ialah sebanyak 2200 tambah 90 tambah 1000 tambah 920 tambah 30 tambah 1200. Jadi jumlah dia ialah 5440. Okey, baik. Kemudian kita akan tolakkan
Okey, tolakkan dengan di atas yang kita dapat tadi. Jadi 5380 tolak dengan 5440. Kamu boleh kira dengan kalkulator kamu. Kamu akan dapat dia negatif. Okey, kalau negatif dia ialah 60. Kamu buat tanda negatif. Okey, jadi kalau negatif maksudnya baki debit di penyata bank. Okey. Jadi kamu akan dapati bahawa bila kamu tolak, kamu akan dapat jumlah yang negatif, iaitu negatif 60. Jadi negatif 60 ni kamu kena letakkan dia sebagai baki debit di penyata bank dan kamu bandingkan dengan penyata bank, dapat tak 60? 60 dan 60. Okey, 60 dan 60. Jadi jumlah dia ialah sama. Kalau sama maksudnya kamu punya penyata penyesuaian bank kamu dah betul. Okey, dah betul. Kamu dah selaraskan kesemuanya. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat faham apa yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, jadi kamu kena tengok satu persatu pelarasan. Okey, mana yang kamu kena tambah di bahagian cek belum dikemukakan. Kemudian mana yang kamu kena tolak, deposit belum dikreditkan. Dan kamu kena faham apa itu cek belum dikemukakan, apa itu deposit belum dikreditkan. Kena tahu maksudnya. Okey, baik. Cikgu rasa setakat ini dulu untuk soalan yang pertama. Nanti kita akan bincang lagi soalan lain. Sekian, terima kasih.